Baiklah, saya kesempatan untuk bersama dengan Prof. Kita mulakan untuk mengiringi perjalanan beliau menemani kita di IKIM waktu ini. Tapi alhamdulillah kesempatan untuk kedua mesti kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Prof? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita saya kira apa tu perjalanan ataupun misi Prof ke IKIM FM juga kita temani sepanjang perjalanan waktu ini. Kuanti. Walau bagaimanapun hari ini ceritanya paling menarik. Kasih sayang kehidupan itu nak dengar daripada Prof. Mukadimah yang nak kita sampaikan sebelum Prof ke kuanti kita waktu ini. Silakan Prof. Terima kasih Farus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para pendengar, saya terpanggil dan cakap tentang kasih sayang dalam kehidupan kita hari ini. Kerana bila kita renung balik hidup kita sebenarnya penuh dengan kasih sayang Allah. Daripada saat kita dilahirkan sebagai satu zuriat dalam rahim ibu kita, dengan kasih sayang Allah dan juga kasih sayang ibu bapa kita menjadikan janin tumbuh dengan baik, dan bila melahirkan pun bila keluar bayi itu jadi azan dengan kasih sayang Allah dan ibu bapa, dan juga pelukan ibu, dan bayi itu lahir dengan baik, dan kajian menunjukkan bayi yang lahir dengan penuh kasih sayang insya-Allah akan cepat pembesarannya. Dan kita lihat pula apabila seorang kanak-kanak itu dilahirkan dan membesar di sekolah tadika, di sekolah rendah, di sekolah menengah, di universiti, semuanya perlukan kasih sayang. Dalam masa guru memberikan pelajaran, semua kasih sayang. Dan kita perhatikan, bila kita lihat kepada kecamuk dunia ini, kita tanya, adakah kasih sayang dalam proses yang sedang berlaku? Perhatikan, bila kita dapat kekejaman, ketidakadilan, kemarahan, semua kerana kurang kasih sayang. Sebab itu kasih sayang ini satu faktor yang sangat penting, dan saya menyeru pada diri saya dan semua keluarga dan kawan-kawan dan para pendengar. Dalam seharian kita, macam mana kita punya modus operandi kita? Adakah dalam penuh kasih sayang ataupun kemarahan, kebencian, kedendaman, nak lawan orang? Adakah macam itu? Itu yang hendak Farus. Dan juga saya terpanggil hari ini kerana ada malam TV drama pada kumpulan doktor ibu, dan bercakap tentang bagaimana doktor-doktor yang bertugas, terutamanya houseman yang baru bekerja. Saya amat sensitif pada perkara ini kerana kadang-kadang kita tahu untuk orang jadi doktor tu dah belajar teruk. Bila patutnya bila seorang jadi doktor, dia seronok jadi doktor first time tu, penat belajar Farus jadi doktor, tapi bila dia jadi houseman tiba-tiba tidak dilayan dengan baik, ataupun terlampau teruk bekerja, dan kadang bekerja on call, satu malam tak tidur, kemudian besok bekerja lagi sampai petang. Dan saya pernah dengar ada yang aksiden dan meninggal kerana bawa kereta tidak terlaju. Dan saya perhatikan siapa yang bertugas di hospital ni patut bertugas dengan penuh kasih sayang, memberi rawatan pada pesakit. Dan kalau kita tak tidur, Farus, sebenarnya kajian menunjukkan siapa yang tidak tidur satu malam, status minda dia macam orang mabuk. Kerana kita perlukan tidur untuk merehatkan tubuh badan kita dan saraf kita. Jadi bila kita dalam keadaan mabuk, macam mana kita beri rawatan yang baik? Sebab itu saya menyeru kepada semua doktor-doktor dan juga ketua jabatan yang menjaga kebajikan doktor-doktor plastik yang baru masuk ni, yang baru nak mula bekerja dalam career mereka, untuk melihat anak-anak ni dengan penuh kasih sayang. Bayangkan macam anak kita houseman semua ni. Janganlah kita terlampau mengikut undang-undang manusia. Kadang undang-undang manusia ni dia kata okey, mesti kerja from 9 to 5 ini dan sebagainya. Itu undang-undang manusia. Tetapi undang-undang kemanusiaan, kita harus jadi insan dulu. Kalau kita nak tahu doktor bertugas dengan baik memberi sifat keinsanan kepada pesakit, doktor-doktor juga harus dilayan dengan sifat keinsanan. Dan tidak bererti apabila doktor yang baru, pangkat paling rendah, mereka harus menerima semua marah, tidak layan dengan baik. Pada saya itu satu budaya yang tidak Islamik. Sebab itu dalam Islam ini indah, kita nak menunjukkan betapa lagi dekat seseorang itu dengan Allah, lagi kuat keislaman mereka, lagi cemerlang mereka dalam melakukan kerja, bukan hanya dari segi teknikal, tapi dari segi kerohanian, dari segi keberkesanan mereka dalam melayan seseorang. Kita tahu kalau kita jumpa seseorang itu, kenapa kita cepat nak marah dengan dia? Kerana kita tahu bila seorang itu sedang berurusan dengan kita bukan dengan penuh kasih sayang, kita akan cepat terasa hati. Betul, katakanlah, kalau tu saya kata, saya tekankan, komunikasi ni sebenarnya 7% perkataan,
18%, 38% ialah intonasi dan 55% fisiologi ataupun status badan kita. Fisiologi itu macam maknanya kalau kita sedang gembira, sedang ketawa-ketawa, kita cakap perkataan yang tak bagus, macam kita kata tak pandai lah awak ni, tetapi kita cakap dengan nada ketawa, intonasi yang ceria, orang tak marah. Tetapi kalau kita sebut perkataan awak bagus, tetapi intonasi kita macam marah dan juga fisiologi dengan muka masam, itu tidak berkesan. Sebab itu kalau fisiologi kita dalam keadaan kasih sayang, intonasi kita dalam kasih sayang, perbuatan kita sebut dengan kasih sayang, Masya Allah, seluruh negara, seluruh dunia ini akan menjadi lebih baik. Dan salah satu perkara yang kita terpikat dengan seseorang dengan kasih sayang mereka berikan. Ya, jadi saya serulah kepada kalau tiap director berurusan dengan orang, kita sebut 4-5 perkataan ni. Apakah kasih sayang akan buat? Atau 4 perkataan, ya. Bila kita nak marah ke dengan sesiapa, tanya apakah kasih sayang akan buat dalam hal ini. Contohnya pekerja kita buat salah, kita bayangkan pekerja kita tu anak kita atau adik kita atau makcik kita. Adakah kita akan melayan mereka seperti mana kita melayan mereka sekarang? Kenapa kita harus melayan manusia berdasar berlainan jika mereka bukan pertalian darah dengan kita, kerana mereka bukan anak kita? Kenapa? Sedangkan semua manusia adalah sama, mempunyai perasaan, emosi dan keperluan yang sama. Macam mana kita nak dilayan, macam itu kita harus melayan orang. Dalam organisasi yang penting ialah kita melayan orang lebih baik daripada orang kita ingin dilayan. Wallahu a'lam. Ya, saya apa itu tadi intro untuk apa yang kita sampaikan pagi-pagi ini. Islam itu indah, tentang kasih sayang kehidupan. Saya kira kalau berkasih sayang itu sebenarnya bakal banyak menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita, apa yang kita lalui sehari-hari dan apa yang kita lalui dalam setiap detik. Dan mungkin Prof akan bersama kita sebentar saja lagi untuk ke udara, selain pada mengundang interaksi daripada pendengar yang tak sabar-sabar bersama dengan Prof sebentar lagi. Apapun kita akan berhenti seketika, Prof. Ya, boleh. Okey, insya-Allah kembali selepas ni untuk anda teruskan setia bersama kami di KMFM, pilihan utama anda. Pada saya kembali untuk pertemuan kita pagi ini dan kesempatan bersama dengan Profesor Dr. Muhayyadah secara langsung di IKIM FM, apapun alu-aluan seperti biasa untuk bersama dengan Prof, untuk mereka yang ingin berinteraksi diberi peluang untuk ke udara melalui talian dan juga pesanan ringkas. Saya kira untuk kita mulakan bersama dengan pendengar kita, molek kalau kita bersama dengan satu pesanan ringkas sampai awal-awal lagi dah kirimkan, ya, daripada Nurul Wahidah Sulaman. Assalamualaikum, Prof. Saya ni kadang-kadang tak sabar. Bila tertekan dengan keadaan sekeliling, ada masalah, saya cuba juga untuk jadi sabar dengan beristighfar, mengingati Allah SWT, dan saya dapat rasa ada kelainan. Mungkinkah langkah yang diambil oleh Nurul Wahidah boleh dapat sama-sama kita kongsikan? Silakan, Prof. Terima kasih. Tepat sekali. Saya pun memang orang tak sabar, Fairuz. Memang siapa kita yang sabar, ya. Selalunya bergantung kepada macam mana kita masa kecil dulu. Apakah role model yang kita lihat? Kalau kita daripada keluarga yang tenang, memang bila besar pun jadi tenang. Tapi kalau keluarga kita orang yang mungkin nak cepat, semua mesti betul, so kita tak sabar. Dan kadang-kadang masa kita muda lah, Fairuz, kita nak orang macam kita. Ini satu benda yang saya belajar lah. Umur dah 50 tahun ni baru perasan, ya. Manusia ni jadikan berlainan. Dan kalau kita nak orang semua macam kita, memang tak boleh. Dari segi genetiknya, dari segi environmentnya berlainan. Jadi orang yang kita nak tahu, Wan tadi, masalah tak sabar dengan diri dia ke dengan orang? Selalunya dengan orang lah. Jadi kalau kita boleh menerima manusia seadanya, boleh. Memang kita boleh istighfar, boleh baik, betul. Tetapi ingat, bila kita istighfar tu betul-betul istighfar. Istighfar maknanya kita rasa malu dengan Allah. Kenapa kita timbul kemarahan? Kita tahu marah itu disebabkan syaitan, ya. Jadi kalau kita dalam keadaan tak sabar, kita tahu fikiran kita pun berdasarkan syaitan dan nafsu. Jadi kalau kita istighfar, kita tahu syaitan lari, dan kita istighfar betul-betul faham makna, insyaAllah okey. So saya setuju banyakkan istighfar, dan saya rasa key yang pertama menerima manusia seadanya, dan jangan harap orang macam kita. Tak adalah jadi masalah pula kita untuk betulkan manusia lain. Dan kita bersama pemanggil kita yang telah janji untuk bersama dengan Profesor Dr. Muhayyadah waktu ni. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, saya berdekat. Alhamdulillah sihat. Doktor, apa khabar? Ya, sihat Alhamdulillah, syukur. Silakan. Saya Jamnah Radio Baru. Ya, Aja. Saya ingin beri pandangan sikit lah, Doktor. Sila. Dalam pada tu kita ucap kata ni lah. Ramainya sekarang anak Melayu. Ya. Dah melibatkan diri dalam bidang perubatan ya. Ya, syukur. Kalau bandingkan tahun 60-an, 70-an susahnya kita nak jumpa. Tepat sekali, Aja. Silakan. Dan saya gini, Doktor. Selama saya menjaga suami di hospital lah Ya. lebih kurang dalam sebulan. Ya. Saya tahu tak pernah sekali pun pada doktor tu yang beragama Islam lah memberi salam kepada pesakit, Doktor. Oh. Baik-baik jururawat pun gitu. Betul. Dan saya patut terapkan dengan budaya bersalam ni kepada pesakit sekurang-kurangnya. Bila dapat salam daripada doktor ataupun jururawat, rasa lain juga dia punya aura dia tu. Doa tu. Ya, saya doktor ya. Saya ingin bagi tahu je lah. Terima kasih. Terima kasih Aja. Assalamualaikum. Saya dah sebut sebelum ni 5S kita harus buat untuk dapat sifat tawaduk. Yang pertama, kita mesti senyum. Yang kedua, kita beri salam. Yang ketiga, kita sapa. Sapa maknanya tegur sapa. Dah makan ke? Datang naik apa kan? Yang keempat, sopan, lemah lembut dan santun, selalu mendahulukan orang lain. So kalau bayangkan seorang doktor atau nurse jumpa, senyum. Assalamualaikum makcik, apa khabar hari ni? Dah minum? Sedap ke makan pagi tadi? Kemudian kita nak buka baju dia, nak cek, minta maaf. Saya nak cek, kalau saya nak cek mata pasien tu, terpegang kepala dia, minta maaf, pegang kepala makcik ke depan sikit boleh? Dan kalau kita sebagai doktor ni, kalau pasien nak bangun, kita silakan dia. Itu benda-benda yang saya rasa kalau jadikan akhlak, Masya Allah, benda tu automatik. Dan saya menyerulah kepada semua doktor-doktor, insya-Allah doakan saya dah dapat jemputan nak berceramah di Hospital Serdang, di Hospital Kuantan, untuk cakap pada semua para doktor, insya-Allah, terutamanya doktor yang Islam, menjadi doktor mukmin, bukan doktor Muslim saja, insya-Allah. Alhamdulillah. Saya kira muka sampai kepada makluman oleh Prof.